death benefit ataupun hibah. Ada banyak macam-macam kalau tengok policy, ada yang panggil sum covered, ada yang panggil face amount, ada yang panggil sum assured. Okey. Ini semua maksudnya sama. Maksudnya death benefit, manfaat kematian. Manfaat kematian, death benefit ni, tiga benda ni yang selalunya yang digunakan perkataan ni. Simple je maksudnya. Jika berlaku kematian atau meninggal, manfaatnya akan diterima oleh waris. Sebab kita dah tak ada. Kalau medical card, kalau critical illness yang saya cerita sebelum ni, itu untuk kita sebab kita hidup lagi. Tetapi kalau death benefit, bukan untuk kita, untuk waris. Manfaat selepas kita meninggal. Okey? So bila kita tinggalkan kepada waris, so dalam konteks takaful, bila takaful, inilah benda yang kita hibahkan. Hibah ni bukan produk, hibah ni hanya cara, method untuk kita distribute kita punya manfaat kematian yang sudah kita tabungkan. Okey. Sebab banyak orang keliru benda ni, kan? Ada buat hibah tak? Hibah memang ada, semua kampung ni takaful buat hibah. Tetapi persoalannya sekarang ialah berapa banyak hibah yang kita sediakan untuk family kita. Ada cara je. Kalau hibah kita RM10,000, RM20,000 pun hibah juga. Tetapi adakah hibah itu, amount itu menyelesaikan masalah family kita nanti? Sebab 90% lebih kurang kebanyakannya polisi yang kita ambil ni tidak menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebab kita main ambil je. Kita tak tahu pun berapa amount yang kita sebenarnya perlukan. Okay? Sebab ada beberapa faktor yang kita tengok. Nombor satu, hutang kita berapa? Ada tinggal hutang tak? Sebab kita tak nak tinggalkan waris dengan hutang. Nombor dua, waris kita perlukan berapa banyak untuk survive. Anak kita berapa orang, yang kecil umur berapa. Nombor tiga, okey, barulah medical. Dan keempat, ada tak kita nak tinggalkan sebagai satu legacy kepada anak-anak dan keturunan kita yang seterusnya. Okey, ini antara panduan kalau kita nak tentukan. Sebab ini ada cara kira dia. Tak sama dengan medical card ataupun critical illness. Sebab ini bukan untuk kita tetapi untuk waris. Okey. So, amount yang kita tinggalkan ni juga ialah amount yang kita, cara kira dia. Kadang-kadang kita tak tahu berapa banyak kita perlukan ni. Nak buat RM10,000 ke RM50,000 ke sejuta ke 2 juta. Kenapa sampai ada orang ambil sampai berjuta-juta? Sebab dia dah tahu keperluan dia lain. Orang yang income, pendapatan expenses dia sebulan RM3,000 tak perlukan banyak sangat macam orang yang sebulan expenses dia RM20,000. Bila dia income besar, expenses besar, besarlah yang dia kena protect. Contohnya sebulan pakai RM20,000. Ini untuk mungkin orang yang ramailah T20 ke, kan. Sebulan expenses RM20,000. Setahun dah 20 kali 12 RM240,000 setahun. Jadi kalau apa-apa jadi, kalau kita meninggal, waris kita nak survive berapa lama? Katalah setahun. Quran cakap Al-Baqarah ayat 240. Dia boleh check. Kena tinggalkan setahun. Suami kena tinggalkan setahun untuk isteri tanpa bekerja, tanpa keluar rumah. So, kalau RM220,000 sebulan, setahun RM240,000. Tengok balik policy you yang sekarang. Berapa sum covered dia, berapa face amount, berapa sum assured dia. Adakah RM240,000 ataupun kurang? Kadang-kadang kita ambil peduli pun sebelum ni. So, kalau you tengok RM20,000, RM50,000, you kena tahu. RM50,000, katakan you ada RM50,000 yang you rasa banyak tu. Kalau apa-apa jadi, family you survive untuk berapa lama? Sebulan RM20,000 baru 2 bulan setengah. Lepas tu macam mana? Kan? Okay, anak-anak lagi macam mana? Okay. Sebab tu cara dia nak tentukan, katakanlah kita apa yang ambil RM20,000, katakanlah sebulan RM5,000 expenses kita untuk anak ini. Kalau kita meninggal, katakanlah suami, you bagi RM5,000 untuk isteri-isteri suri rumah dan untuk anak-anak, sebulan RM5,000. Kalau berlaku apa-apa yang kita keluar rumah, lepas tu tak balik-balik lagi, kita tahu kenapa, kan. Kita meninggal ke, accident ke apa, so income tu pun tak balik juga. Jadi isteri dan anak-anak survive macam mana? Mereka masih memerlukan RM5,000 you tu. RM5,000 you tu kena diganti.
Paling kurang kadang-kadang orang buat 10 tahun. So 5,000 kali 12, 60,000 setahun. 60 kali 10, 600,000. So you kena check sum covered you, face amount ni berapa. Dalam policy you tak kisahlah tulis apa, tapi amount dia berapa. Cukup tak 600,000? Okay. Kalau bagi cara saya akan tengok umur anak bongsu. Kalau anak bongsu you, kalau benda ni berlaku sekarang, berapa tahun lagi anak bongsu nak survive? Kalau 20 tahun, kenalah kali dengan 20 tahun. Jadilah 1.2 million. Kan? Sebab tu kena careful. Hibah adalah instrumen untuk membantu kita distribute perkara ni kepada siapa yang kita nak bagi, isteri dan anak-anak. Sebab hibah memang muktamad dapat kepada waris yang kita namakan. Itu hak mereka. Creditors proof. Bank pun tak boleh ambil. Jadi penting. Adakah amount yang kita tinggalkan kepada anak isteri kita tu menyelesaikan masalah kita dan masalah mereka nanti. Okay, tu je dulu. Jangan lupa check balik policy berapa you punya amount ni. Kalau kata rasa tengok 50,000, 100,000 tu, check balik cukup ke tak, selesai tak masalah. Okay?